Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Sabtu 29 Januari 2022, kita bersiaran secara langsung di 4 page Facebook iaitu Momen Buku, My Aqsa Defenders, Nastia Malaysia dan Cakna Palestin. InsyaAllah hari ini topik buku kita sangat-sangat menarik. Jadi bagi sahabat-sahabat yang baru sahaja join live kita pada pagi ini, boleh tekan like dan share kepada sahabat-sahabat yang belum lagi bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan panel yang InsyaAllah akan mengupas dengan baik buku yang akan kita kupas, yang akan kita pada hari ini. InsyaAllah buku ini sangat dekatlah dengan hati para pejuang isu Palestin. InsyaAllah jemput sahabat-sahabat yang baru sahaja bersama kita untuk like dan share live kita pada pagi ini. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sebelum kita bermulakan dengan soalan-soalan kepada panel kita, adalah tidak lengkap kalau tidak berkenalan terlebih dahulu dengan panel kita pada pagi ini. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan saudara Haikal Zulkifli untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah, alhamdulillah, pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada sis moderator kita, sis Hazika, dan juga terutama sekali kepada penganjur kita pada hari ini iaitu Momen Buku, dan kepada penonton-penonton kita yang berada di page Momen Buku, page My Aqsa Defenders, page Nastia Malaysia dan juga page Cakna Palestin. Saya ucapkan selamat datang pada pagi ini. Moga-moga dengan apa yang kita cuba kongsikan pada hari ini, ia memberi manfaat kepada kita, ia memberi kekuatan kepada kita, bukan saja untuk mencintai buku, tetapi juga untuk terus cakna dengan isu-isu Palestin, insyaAllah. Baik, untuk permulaan, izinkan saya perkenalkan diri. Segan sebabnya jarang saya perkenalkan diri sendiri. Tak pernah orang cakap tak pernah upkan diri sendirilah. Tapi serba ringkas tentang diri saya. Nama saya Muhammad Haikal Zulkifli. Sekarang menetap di Kajang, bekerja sebagai seorang, boleh kita katakan seorang penggerak kepada isu-isu Palestin di dalam My Aqsa Defenders, salah satu NGO ataupun boleh kita katakan gabungan rasmi kepada lebih kurang 22 buah NGO yang kita brandingkan sebagai NGO anak muda, untuk fokusnya adalah kepada isu-isu Palestin. Alright, termasuk juga yang ada pada hari ini isu Cakna Palestin juga di bawah My Aqsa Defenders. Tetapi bukanlah bermaksud bila NGO-NGO ni berada di bawah My Aqsa Defenders, kita duplicate ataupun kita, orang cakap, kita sailang apa saja kerja yang dibuat NGO lah. Tetapi kita hanya menguruskan gerak kerja untuk membangunkan atau boleh kita katakan memberi solusi kepada isu-isu Palestin, insyaAllah. Okay, baik. Jadi mungkin itu seberingkas, saya mungkin serahkan balik kepada sis moderator kita, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, kita dah berkenalan dengan kita punya panel pada hari ini. Orang kata isu-isu Palestin ni apabila dibahas oleh ahlinya, insyaAllah ahlinya, kerana saudara Haikal Zulkifli merupakan eksekutif kajian dan advokasi My Aqsa Defenders, orang-orang yang memang sesuai untuk mengulas tentang buku ini, insyaAllah akan dikupas selumatnya hari ini. Jadi pada sahabat-sahabat yang baru sahaja menonton, boleh tekan like dan share supaya sahabat-sahabat yang lain juga turut bersama kita pada hari ini untuk sama-sama mendengarkan kupasan buku. Okey, buku apa pada hari ini? Buku yang tidak asing lah bagi kebanyakan orang yang memperjuangkan isu Palestin, iaitu buku The Ethnic Cleansing of Palestine yang ditulis oleh Ilan Pappé, seorang Yahudi. Okey, saya pun tak nak spoil banyak tentang buku ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya utarakan soalan pertama pada hari ini, iaitu boleh saudara Haikal ulas serba sedikit tentang tampilan buku ini
dan ceritakan secara ringkas tentang sejarah penjajahan Israel ke atas Palestin yang diceritakan oleh penulis buku ini. Dipersilakan. Okey, baik. InsyaAllah. Baik, bismillah. Soalan pertama pun dah cukup panas sebenarnya. Tapi apa-apa pun, sekali lagi saya alu-alukan semua sahabat-sahabat, tuan-tuan Najih, abang kakak kita, adik kita yang sedang menonton di page-page yang telah kita yang telah di-mention ataupun telah disebut oleh sis moderator kita sebentar tadi. Baik. Tanpa mengulas panjang, baik, hari ini kita akan bercerita sedikit permulaannya ringkas tentang tampilan buku yang mungkin saya tak ada buku yang original sebab buku yang original saya beli dan kemudian dipinjamkan kepada orang lain, dan bila buku tu dipinjamkan kepada orang lain maka belumlah dipulangkan lagi. Jadi sebab itulah bila orang yang memiliki buku ni dia tak boleh dia sukar sikit bila orang yang mencintai buku ni bila dipinjam buku orang lain, jadi dia untuk pulangkan balik tu dia agak susah sikit. Itu berlaku juga kepada diri kita yang juga mencintai buku lah, okay? Jadi saya ada yang orang cakap printed version. Okay, for the printed version, untuk kira katanya versi printed untuk buku-buku ni. Okay, pertama sekali untuk berkaitan dengan buku Ilan Pappé ataupun nama sebenar Ilan Pappé ni adalah Ilan Bunyamin. Ilan Pappé adalah salah satu, boleh kita katakan, nama orang yang cakap nama coretan ataupun nama penanya yang ditulis untuk menggantikan kepada Ilan Bunyamin. Sebab katanya kata Ilan Pappé, dia kata dia nak mengeneralkan ataupun nak mengumumkan nama dia supaya orang tak menganggap dia racist ataupun side kepada mana-mana pihak lah, sama ada Yahudi, sama ada komuniti Muslim ataupun komuniti agama-agama lain lah. Jadi dia menggunakan nama Ilan Pappé sebabnya untuk kiranya mengeneraliskan nama dia. Susah betul kan nak membahas kan. Okey. Jadi tentang buku ni lebih kurang ada 313 muka surat. Tak tebal. 313 muka surat tu sebenarnya tak tebal pun. Sebab kalau kita betul-betul fokus dan baca dalam tempoh 2 jam ataupun 3 jam, kita dapat habiskan buku ni. Kecuali kalau buku tu memang betul-betul kita tak minat, maksudnya tak ada gambar dan sebagainya. Dan apa yang menarik tentang buku The Ethnic Cleansing of Palestine ni adalah dia pecahkan kepada beberapa subtopik yang saya rasakan subtopik ni lebih berfokus. Ada lebih kurang beberapa subtopik yang saya rasa boleh kepada sesiapa yang baru nak tahu tentang isu Palestin. Contohnya baru nak tahu kenapa kita sebutkan isu Palestin ni adalah salah satu ethnic cleansing ataupun penghapusan etnik. Dan kenapa kita tak sebut dia adalah sekadar serangan ataupun sekadar konflik antara Israel dan juga Palestin. Kenapa kita tak sebut macam tu? Jadi ada sebab kenapa Ilan Pappé menulis The Ethnic Cleansing ataupun penghapusan etnik. Alright? Jadi ini sangat menarik dah. Jadi ada beberapa topik, boleh kita katakan dalam ni ada lebih kurang 11 topik ataupun 11 topik yang berfokus kepada dia menceritakan balik kenapa bermula daripada 1948. Kalau untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sekarang tahu, pada 1948 dengan peristiwa yang terkenal iaitu Nakba ataupun dikenali sebagai katastrofi ataupun bencana kepada rakyat Palestin ketika itu, kerana pada 1948 secara rasminya, kalau ikut sejarah, pada 1949 secara rasminya the Jewish state ataupun negara Yahudi, negara haram Yahudi itu ditubuhkan di atas tanah orang-orang Palestin. Jadi untuk memulakan bacaan kita ataupun untuk memulakan kenapa kita kena rasa isu Palestin ni sangat dekat dengan hati kita, dan isu Palestin ni bukanlah isu agama. Dia adalah isu konflik, dia adalah isu, boleh katakan isu kemanusiaan, isu hak asasi manusia. Kerana bila di dalam buku Ilan Pappé ni, secara ringkas lah, ini untuk kira permulaan, secara ringkasnya apa yang disebut oleh Ilan Pappé, isu Palestin ni adalah bukan dikatakan sebagai isu agama. Dia adalah isu melibatkan hak asasi manusia dan juga hak kemanusiaan. Sebab walaupun dia antara pertembungan di antara kaum Yahudi dan juga bangsa Yahudi dan juga bangsa Arab, yang di mana kedua-duanya bangsa Arab juga yang berada di Palestin ketika itu juga berlatar belakang ke pelbagai agama. Ada yang beragama Kristian, ada yang beragama Islam dan juga ada beberapa agama-agama kuno yang lain. Okey, dan juga sama juga dengan boleh kita katakan bangsa Yahudi ketika itu. Jadi dalam buku ini dia menceritakan segala-galanya, tetapi secara ringkas sahaja. Ilan Pappé menceritakan segala ringkas sahaja. Okey, tetapi fokus kepada Ilan Pappé untuk di dalam buku ini adalah lebih kepada bagaimana peristiwa Nakba 1948 itu terjadi, bagaimana blueprint ataupun boleh kita katakan satu blueprint lah yang telah dirancang oleh David Ben Gurion, iaitu presiden pertama, boleh kita katakan PM pertama negara haram Israel,
yang sekarang dinamakan lapangan terbang di Israel dinamakan sempena dengan nama David Ben Gurion ni, boleh kita katakan adalah salah satu pemikir ataupun arkitek kepada blueprint untuk ethnic cleansing ke atas Palestin ataupun penghapusan etnik ke atas Palestin. Alright? Okey, jadi itu mungkin serba ringkas. Jadi dan buku ini juga adalah sebenarnya dikeluarkan pada tahun 2006 dan telah dicetak beberapa kali, dan buku ini adalah antara 5 buah buku yang bagus sebenarnya, lima buah buku yang direkomend untuk dibaca kepada orang yang nak baru tahu nak tentang isu Palestin ataupun nak lebih tahu tentang kenapa Israel dianggap sebagai menjalankan dasar apartheid dan juga menjalankan dasar kolonialisme ataupun dasar penjajahan lah senang cerita. Okey. Jadi boleh kita katakan buku ini adalah buku untuk kita mulakan untuk tahu lebih lanjut tentang isu Palestin. Buku ini adalah buku permulaan yang sangat baik antara 5 buah buku. Okay, jadi mungkin 5 buah buku nanti kita rekomen di hujung bicara kita lah, insya-Allah. Okey. Jadi wallahu a'lam, serahkan balik kepada sis moderator kita, insya-Allah. Alhamdulillah, ringkas tapi bagi saya padatlah ulasan untuk soalan pertama pada hari ini. Tapi saya agak terasa deep apabila saudara Haikal memberitahu kalau orang yang minat tentang isu Palestin boleh habiskan buku dalam masa 2 atau 3 jam sahaja buku ni. Sedangkan saya berhari-hari masih ada 1/3 lagi yang boleh saya habiskan. Terasa macam okey, tak cukup orang kata mendalami isu Palestin ataupun tak cukup minat dengan buku ni. Jadi kena cuba habiskan selebihnya mungkin dalam masa 2 atau 3 jam. Okey, saya rasa apa yang diulas tu orang kata sedikit sebanyak memberi gambaran awal tentang buku ini kepada orang yang mungkin belum lagi baca buku ni ataupun tak pernah dengar buku ni dan nak tahu apa isi secara ringkas yang terdapat di dalam buku ni. Mungkin penjelasan daripada saudara panel kita pada hari ini memberi gambaran awal tentang bagaimana penceritaan yang ditulis oleh Ilham Papin ni menceritakan apa yang berlaku di Palestin. Okey. Yang kedua, kita terus ke soalan yang kedua. Sambil-sambil tu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berada di dalam live kita pada hari ini. Ada yang daripada Bentong, daripada Kota Baru dan daripada mana-mana tempat lah. Alhamdulillah semuanya clear dan insyaAllah hari ini kita moga dapat bersama daripada awal hingga akhir, insyaAllah. Okey, seterusnya soalan yang kedua, boleh saudara Haikal ulas serba sedikit tentang mengapa Israel begitu rakus melakukan pembersihan etnik di Palestin? Dipersilakan. Okey, baik. Soalan yang sangat baik. Terima kasih sis moderator, soalan yang sangat baik. Baik, mungkin kita kembali balik kepada kenapa tadi serba ringkas macam mana ataupun bagaimana Palestin boleh jatuh ke tangan kira penjajah Israel. Jadi ini perkara yang sangat penting lah. Apa-apa pun segala faktor yang telah diceritakan oleh sejarawan ataupun pengkaji-pengkaji isu Palestin dan sebagainya, tetapi isu pokoknya adalah apabila Empire Turki Uthmaniyah jatuh. Jadi ini adalah orang cakap turning point yang pertama sekali apabila Empire Turki Uthmaniyah di saat awal kurun ke-19, mereka ni telah dikelarkan sebagai segment of Europe. Jadi mereka ni ataupun Turki Uthmaniyah ketika itu kiranya bukan dikata diambang kejatuhan, tetapi bukan disebabkan oleh faktor-faktor luar. Banyaknya diceritakan oleh sejarawan dan sebagainya disebabkan oleh faktor dalaman, terutamanya melibatkan pemimpin-pemimpin, korupsi dan sebagainya. Jadi itulah antara dasar permulaan, dan ketika itu juga Turki Uthmaniyah banyak mencetak pelbagai orang cakap dasar-dasar daripada negara barat. Yang ketika itu Turki Uthmaniyah tidak lagi menjadi punca ataupun punca rujukan ketika zaman kegemilangan Islam, ketika zaman kurun ke-15, kurun ke-14, bermula daripada kurun ke-10 sebenarnya. Jadi kegemilangan Islam itu tidak lagi menjadi rujukan kepada negara-negara barat dan juga negara Eropah, dan pada awal kurun ke-19 Turki Uthmaniyah mula merujuk dasar-dasar luar daripada negara barat untuk di-apply ataupun diaplikasikan, diimplementasikan ke dalam Empire Turki Uthmaniyah. Dan ketika itu juga sebenarnya banyak antara faktor-faktor lain juga, banyaklah ketika itu faktor-faktornya adalah dari segi kuasa politik, geopolitik dan sebagainya, perancangan yang tidak teratur,
dan ada juga disebabkan oleh musuh ketika itu tidaklah begitu kuat. Boleh kita katakan. Ramai para sejarawan menyatakan bahawa Ilan Pappy juga ada menyatakan dalam sebuah buku, bukan dalam buku ini, Ilan Pappy juga ada menyatakan dalam sebuah buku bahawa ketika itu musuh tidaklah kuat. Maksudnya musuh kepada komuniti Muslim ataupun negara-negara Muslim ketika itu tidaklah kuat. Tetapi disebabkan percaturan mereka yang telah lama, hampir boleh dikatakan 90 tahun percaturannya untuk menjatuhkan Turki Uthmaniyah, dan akhirnya cita-cita itu terlaksana akibat bukan daripada kekuatan musuh tetapi akibat daripada kelemahan kepimpinan Turki Uthmaniyah ketika itu. Jadi akhirnya apabila Empire Turki Uthmaniyah jatuh, terlibat dalam Perang Dunia Pertama, bekerjasama dengan Jerman dan sebagainya, akhirnya mereka kalah, dan juga tanah-tanah mereka akhirnya dipisah-pisahkan oleh pemenang Perang Dunia Pertama ketika itu. Salah satunya adalah British dan juga Itali, Perancis. Akhirnya mereka pecahkan tanah-tanah ataupun wilayah-wilayah yang dikelolai sebelum ni oleh Turki Uthmaniyah, akhirnya mereka berikan kepada boleh kita katakan macam orang cakap hasil peperangan lah. Selepas menang perang, so kita mesti akan bagi-bagikan harta ataupun spoil of the war spoils tu kita bagikan kepada rakan-rakan kita. Jadi dibagi kepada British, dibagi kepada Perancis, dibagi kepada Itali dan sebagainya, dan wilayah Palestin ketika itu yang melibatkan ada sedikit daripada selatan Lebanon dan juga melibatkan sedikit daripada barat Transjordan ketika itu, yang sekarang dipanggil Jordan lah, ketika itu dipanggil Transjordan. Belum lagi ada sebuah negara yang khusus yang dinamakan Jordan, tetapi kita panggil sebagai Transjordan lah sebab laluan antara Arab Saudi dan juga untuk ke Turki Uthmaniyah, ke Istanbul ketika itu ada satu laluan yang dipanggil sebagai Transjordan. Jadi itulah secara ringkas kisahnya, dan akhirnya mereka dipisah-pisahkan. British telah diberi mandate untuk mengepalai tanah wilayah Palestin ketika itu, dan akhirnya mereka membuat pelbagai perjanjian dengan golongan Zionis ketika itu yang berada di Eropah, yang boleh kita kata golongan Yahudi yang Zionis ketika yang berada di Eropah, yang berada di Amerika Syarikat, terutama kita kenal sebagai nama Theodor Herzl yang menubuhkan World Zionist Organization, organisasi Zionis sedunia pada tahun 1889, dan akhirnya ketika itu dikemukakan idea the Judenstaat ataupun penubuhan negara Yahudi. Walaupun pelbagai perbincangan ketika itu nak letakkan negara-negara Yahudi ni di tanah Afrika Selatan, di tanah Afrika, benua Afrika, tetapi diorang tak nak, diorang nak juga wilayah Palestin. Jadi apa yang special sangat dengan wilayah Palestin ni kan? Kenapa mereka ni begitu nak sangat wilayah Palestin ni, begitu rakus? Boleh kita katakan kenapa bila ditawarkan kepada tanah-tanah lain mereka tak nak? Kan? Jadi mesti ada sesuatu yang sangat special, sangat istimewa tentang tanah Palestin. Yang pertama, kalau mengikut teologinya, mengikut kerangka ketuhanan, boleh kita katakan tanah Palestin adalah tanah yang bertembung pelbagai budaya daripada sejak boleh kita katakan 4000 sebelum Masihi, 4000 BC lagi, pelbagai budaya, pelbagai orang cakap bangsa yang telah bertapak di atas tanah Palestin ni. Boleh kita sebut bukan saja orang cakap Bani Israel, tetapi pelbagai orang cakap bangsa. Salah satu yang boleh kita sebutkan Palestine, Phoenician, Amoebans dan sebagainya, dan mereka ni bertapak di atas tanah Palestin untuk maksudnya berhampiran dengan negara-negara Bani Israel ketika itu. Jadi bila kita katakan negara Bani Israel Palestin ni adalah hak milik mutlak, itulah yang telah dibagi tahu oleh Zionis Yahudi. Hak milik Palestin ni adalah hak milik mutlak mereka. Jadi bila disebut hak milik mutlak, maka mereka maksudnya kaum lain ataupun agama lain tidak ada hak ke atas tanah Palestin, sedangkan tanah Palestin itu dijanjikan kepada mereka yang mentauhidkan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Bani Israel ketika itu. Tetapi selepas mereka melanggar beberapa perjanjian, kita boleh baca dalam Al-Quran dan sebagainya, dan apa yang paling penting adalah kerakusan mereka untuk mendapatkan tanah Palestin adalah untuk memastikan apa yang telah dicanangkan idea mereka, iaitu untuk membina Temple of Solomon ataupun kuil Haikal Sulaiman yang berada di atas tapak Masjidil Aqsa. Itulah yang mereka claim kepada semua rakyat dunia bahawa mereka sepatutnya tanah itu pertama, tanah itu telah dijanjikan untuk mereka. Kedua, mereka lah yang berhak kerana Tuhan telah memberikan tanah itu untuk terus beribadah kepada Tuhan mereka. Yang mereka percaya Tuhan mereka adalah Yahweh lah. Tuhan tunggal itu Yahweh. Jadi kemudian kerakusan boleh kita katakan kerakusan Israel terhadap Palestin ni salah satu sebabnya adalah bukan kerana kebencian dia kepada orang Arab. Itu yang pertama.
Sebab orang-orang Yahudi dah boleh berasimilasi dengan orang Arab semenjak kerajaan Bani Umayyah lagi. Mereka telah duduk bersama orang Islam, mereka telah berpakaian sama dengan orang Arab. Maksudnya mereka pakai sebiji macam orang Arab. Kalau orang tengok tak macam Yahudi, macam kalau kita tengok orang Yahudi sekarang, dia pakai topi kan, gaya pakai topi hitam, baju hitam, ada panjang rambut. Jadi Yahudi waktu era kegemilangan kerajaan Islam, mereka tidak berpakaian sebegitu. Mereka berpakaian seperti mana orang Arab. Serban, jubahnya, pakai yang perempuan pakai niqabnya, pakai tutupnya sebagainya. Jadi itulah sebagaimana orang Arab berpakaian, begitulah juga orang Yahudi ketika itu berpakaian. Jadi tiada sebab kalau kita nak cakap bahawa bahawa yang mereka benci sekarang adalah orang Arab, tak. Tetapi apa yang mereka nak adalah pengyahudian ke atas bangsa-bangsa lain, dan ini adalah salah satu ideologi pemikiran, dan Zionis ini adalah salah satu pemikiran yang telah disebut Ilan Pappy dalam buku ni. Zionis ini adalah satu ideologi dan juga pemikiran di mana mereka ini cuba untuk mengyahudikan bangsa lain, bahawa mereka menganggap bangsa lain ni tidak mulia seperti mana bangsa mereka. Tetapi ini juga ramai dibantah, terutamanya Ilan Pappy sendiri, seorang profesor, seorang ahli akademik yang berbangsa Yahudi, yang juga menentang dasar-dasar yang telah dilakukan oleh Zionis Israel bermula daripada penubuhan negara haram Israel pada tahun 1949. Jadi ini yang kita perlu tahu, kan. Jadi kalau nak cerita lebih, saya suka ambil konteks. Mungkin kita boleh masuk sedikit lah. Boleh ke moderator masuk sedikit konteks dalam buku ni? Kita ada fokus kepada bahawa Boleh. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, dalam buku ni dia ada sebut hadirin dan hadirat, penonton-penonton yang dikasihi Allah sekalian. Jadi dalam buku ini telah disebut sedikit tentang bagaimana perancangan untuk menghapuskan orang Arab ataupun disebut penghapusan ethnic cleansing. Perkataan ethnic cleansing ni adalah perkataan yang pertama sekali muncul ketika konflik Yugoslavia. Maksudnya bukan dia muncul secara tiba-tiba, tetapi dia muncul apabila ketika itu ada beberapa konflik lah, kalau boleh baca tentang konflik di Yugoslavia. Salah satu juga Yugoslavia ni wilayah dia juga pernah berada di bawah Empire Turki Uthmaniyah. Pernah berada di bawah Empire Turki Uthmaniyah. Jadi boleh baca sorotan sejarah dan sebagainya. Tetapi apa yang kita nak bincang adalah kerakusan Israel terhadap Palestin ini sebenarnya bukanlah bertitik tolak atas mereka nak menghapuskan bangsa Arab dan sebagainya. Okey, tetapi titik tolaknya adalah sebenarnya untuk meminggirkan, untuk meletakkan tahap bahawa kaum Yahudi sepatutnya memerintah dunia. Kaum Yahudi lah sepatutnya yang berada di tanah Palestin, kerana orang Yahudi tidak ada sebuah negara yang tetap berbanding orang Arab. Itu yang diklaim oleh mereka. Sebab dia kata Ilan Pappy dalam buku dia, David Ben Gurion menyatakan bahawa kita sepatutnya menghapuskan setiap rumah, setiap kediaman yang berada di atas tanah Palestin untuk memastikan semua pendatang ataupun semua orang-orang kita, saudara-saudara kita, maksudnya orang Yahudi yang ketika itu yang berada di Eropah, yang telah ditekan oleh Nazi Jerman ketika peristiwa Holocaust, telah ditekan oleh bangsa-bangsa Eropah, dan juga sebenarnya orang Yahudi telah dipinggirkan di Amerika Syarikat. Walaupun sekarang Amerika Syarikat adalah pelobi yang sangat kuat dan penyumbang yang sangat kuat kepada negara haram Israel, boleh dikatakan setiap bulan dia bagi lebih kurang setiap bulan dia bagi $1 bilion kepada negara haram Israel. Itu adalah satu jumlah yang sangat besar yang diberikan oleh sebuah negara yang besar kepada sebuah negara yang boleh kita katakan sangat kecil, sebuah negara haram lah yang sangat kecil. Berbanding walaupun sumbangan-sumbangan ni adalah salah satu dasar polisi yang telah dibuat oleh semua negara di dunia. Okey, tetapi apa yang telah dibuat oleh mereka sebenarnya adalah untuk meletakkan satu titik ataupun satu tanda di mana mereka nak memastikan bahawa bangsa Yahudi adalah menunjukkan satu bangsa Yahudi adalah bangsa yang terpilih, pertama. Okey, yang kedua adalah mereka nak pastikan tanah Palestin adalah mereka yang punya, dan yang ketiga mereka nak menubuhkan Israel Raya. Jadi ini adalah benda yang disebut di dalam buku Ilan Pappy ini, The Ethnic Cleansing of Palestine. Dan sebenarnya salah satu benda yang menolak lah, faktor yang menolak ada juga disebut dalam buku ni. Boleh tengok nanti kalau baca buku ni bab kedua.
the drive for an exclusively Jewish state. Maksudnya apa yang memacu, apa yang menolak orang-orang atau Nampaknya line terputus ke? Okey, nampaknya line kita, line kita punya panel terputus. Jadi insya-Allah kita cuba untuk get back dengan kita punya panel. Sementara tu saya cuba ulaslah sedikit apa yang telah diulas oleh panel kita berkenaan dengan soalan saya tadi, mengapa Israel begitu rakus melakukan pembersihan etnik di Palestin. Saya menggigil mendengar apa yang diceritakan oleh panel kita sebentar tadi kerana bagi saya apa yang diceritakan tu tidak dapat diterima oleh kita sebagai umat Islam kerana kita tahu siapa pemilik asal tanah Palestin, bukannya seperti mana yang diklaim oleh mereka bahawa mereka lah pemilik asal tanah Palestin. Cuma saya tertarik dengan satu isu yang ataupun satu poin yang telah diulas oleh panel kita tadi berkenaan dengan penubuhan Zionist State di wilayah Palestin. Kenapa mereka memilih Palestin dan bukannya tempat-tempat lain untuk membina negara haram Israel. Antaranya kerana Palestin ni, tanah Palestin ni adalah tanah yang bertembung dengan pelbagai budaya dan bangsa. Macam yang saudara Haikal sebut tadi, macam-macam lah budaya dan bangsa yang ada di Palestin. Juga mengapa mereka bangsa Yahudi menyangka bahawa tanah itu milik mereka kerana bukan kerana kebencian mereka terhadap orang Arab. Sebab pada zaman tersebut kita mungkin tak mampu untuk bezakan mana Yahudi dan mana bangsa Arab kerana perpakaian mereka ni sama dengan orang Islam. Sama dengan orang Arab pada ketika itu. Tapi kenapa mereka kata Palestin ini tanah mereka kerana mereka anggap bangsa mereka ni mulia, tidak seperti bangsa lain, dan mereka sahaja yang layak untuk memerintah dunia. Nak cakapnya terlalu angkuh dan sombongnya bangsa Yahudi ni sehingga menganggap hanya mereka yang mulia dan bukan bangsa lain, sehingga mereka sahaja yang layak untuk memerintah dunia. Dan mereka juga tanpa malu mengatakan bahawa tanah Palestin ini mereka yang punya. Maksudnya dahlah datang negara orang dan claim negara yang mereka jajah itu sebagai negara mereka. Betapa tidak bertanggungjawabnya bangsa Yahudi ini sehingga sanggup mengatakan sedemikian rupa. Alhamdulillah kita dapat bersama kembali dengan panel kita. Agaknya line internet ada masalah sebentar tadi. Okey, saya persilakan semulalah panel kita untuk sambung ulasan. Persilakan. Okey, baik-baik. Terima kasih. Minta maaf semua. Minta maaf. Dia bila kita berbincang tentang isu Palestin ni memang kadang-kadang internet dia memang agak ada ralat sikit. Macam tu. Sebelum-sebelum ni kita pernah juga buat live tentang isu Palestin ni. Tapi kalau bila buat tentang isu Palestin dia mesti ada something lah yang tak kena. Mak Zuckerberg jealous ni. Mesti ada yang nak sabotage ni. Baik, insyaAllah. Baik, sedikit sambungan tadilah. Kenapa saya nak mungkin seringkas kita nak habiskan tentang soalan-soalan yang kedua tadi daripada sis moderator kita. Baik, kita nak cerita tentang bab kedua dalam buku ni. Lebih kurang ada diceritakan apa yang menjadi motivasi kepada ideologi Zionis ni. Apa yang menjadi motivasi kepada bagaimana mereka ni rasa boleh tiba-tiba Theodor kata dia nak tubuhkan negara Yahudi, kenapa tiba-tiba adanya teori boleh kita katakan ideologi Zionis ni kan, kenapa
dia macam tiba-tiba je ada. Walaupun sebelum ni tak ada, kita tak pernah dengar. Mungkin orang yang pada tahun kurun ke-14 sampai kurun ke-17 tak pernah dengar pun tentang Zionis ni. Tetapi selepas tu mereka dah pernah dengar. Mereka macam Zionis ni apa? Apa yang memotivasikan mereka? Sedangkan dalam satu resolusi, saya nak sebut sikit kenapa boleh kita katakan kenapa kita perjuangkan sangatlah ethnic cleansing ni adalah salah satu isu kemanusiaan yang sepatutnya bukan digembleng oleh orang Muslim, oleh orang Islam, tetapi dia sepatutnya ada kebersamaan bersama dengan kita, bersama semua dan sebagainya. Okay? Jadi ada yang disebut dalam satu resolusi yang disebut dalam United Nations pernah sebut, the United Nations General Assembly strongly rejects sebarang ideologi yang fokusnya adalah untuk mengangkat ataupun untuk mempromosi ethnic cleansing dalam pelbagai bentuk. Maksudnya pelbagai bentuk ni, ethnic cleansing tak kisahlah kalau kau guna bentuk pemikiran ke ataupun serangan secara agresif dan sebagainya. Jadi ini memang telah termaktub dalam satu resolusi yang telah dibuat oleh United Nations. Tetapi kenapa Israel masih boleh meneruskan, masih boleh melanggar secara sewenang-wenangnya undang-undang yang telah ditetapkan ni, dan kenapa mereka rasa macam aku kuat dan sebagainya. Jadi boleh kita sebut salah satu benda yang menolak mereka adalah agenda Zionisme. Agenda Zionisme ni bukan saja kepada orang Yahudi tau. Orang Melayu, orang Islam pun boleh menganut, boleh berfikiran, boleh berideologikan Zionisme ni. Cumanya terms kepada Zionisme Islam tu belum ada. Tetapi terms kepada Zionisme Yahudi, Zionisme Kristian, benda tu dah ada dalam kerangka teologi. Tetapi untuk dalam para akademik masih membincangkan terms ataupun terma yang khusus kepada Zionisme Islam. Kita tak bincangkan benda tu lagi lah. Tetapi benda tu akan dibincangkan dan mungkin selepas ni kita akan tengok ada artikel ataupun jurnal yang dikeluarkan ataupun ada buku yang dikeluarkan yang menceritakan tentang Zionisme Islam. Okey, baik, tapi itu bukan benda yang kita nak bincangkan lah. Apa yang kita nak bincangkan adalah kekuatan persediaan mereka sebenarnya. Salah satu boleh kita katakan pendosa yang tidak memohon maaf lagi kepada rakyat Palestin adalah British. British adalah orang cakap, boleh kita katakan British ni pendosa yang tidak pernah meminta maaf kepada rakyat Palestin, yang seperti mana mereka telah membuat pelbagai perjanjian, bukan saja perjanjian termasuk perjanjian dengan orang Arab Palestin, perjanjian dengan Zionis Israel ketika itu, dan perjanjian dengan orang Arab yang berada di Jordan, orang Arab yang berada di Mekah, iaitu Sharif Hussein yang ketika itu dia jadi sebagai boleh katakan ketua orang Arab di Mekah lah. Okay? Jadi mereka British ni dia buat perjanjian dengan orang ni, buat perjanjian dengan orang ni, buat perjanjian dengan orang tu. Jadi akhirnya bila dia tak dapat nak langsaikan setiap perjanjian ni, dia kata okey tak apa, aku bagi kepada orang yang tertindas, yang di mana dia fikir pada orang yang tertindas ketika itu adalah orang Yahudi lah, sebab dia kata orang Yahudi telah ditindas di Eropah, orang Yahudi telah ditindas di Amerika Syarikat. Jadi mereka kata baik, tak apalah, aku backup lah orang Yahudi ni. Jadi sebagai dosa orang-orang Eropah yang telah membunuh ramai lagi orang Yahudi. Jadi disebabkan itu, dia benarkan imigran sebanyak 70,000 yang datang pada tahun 1947 untuk datang ke tanah Palestin, untuk duduk beramai-ramai, membuat kediaman dan sebagainya, menghancurkan. Dan mereka juga sebenarnya dilatih, orang Yahudi ni dilatih oleh British. Yang salah satu nama yang terkenal ada di dalam buku ni disebut sebagai Order Wingate. Order Wingate ni adalah salah satu pesuruh jaya tinggi British yang berada di tanah Palestin, dan Order Wingate ni sebenarnya pernah berada di tanah Melayu ketika mana British mula masuk ke tanah Melayu lah. Bermula pada SHTI dan sebagainya. Tapi SHTI tu sebelum lagi. Kemudian selepas tu Order Wingate pernah berada di tanah Melayu, menjadi sebagai boleh kita katakan penasihat kepada Residen kepada Sultan-Sultan, tetapi Sultan-Sultan Melayu ataupun Raja-Raja Melayu ketika itu. Tetapi Order Wingate ni pernah datang ke tanah Melayu untuk menjadi boleh kita katakan sebagai wakil British ketika itu di tanah Melayu lah. Dan kemudian dia dipindahkan ke tanah Palestin menjadi sebagai pesuruh jaya tinggi British yang memegang tanah Palestin yang berada di bawah British Mandate ketika itu. Jadi Order Wingate ni adalah salah satu watak utama yang telah melatih ataupun secara technicality-nya dia ni telah menubuhkan, secara tak langsung menubuhkan Haganah. Okey, kita biasa pernah dengar nama Haganah, salah satu nama gerakan ultra Zionis yang telah membunuh beratus-ratus rakyat Palestin tanpa orang cakap no mercy lah, membantai rakyat-rakyat Palestin. Boleh kita katakan sehari dia bunuh lebih kurang 500 orang
Sehari dibunuh 500 orang ketika peristiwa Nakba 1948. Dan Haganah di dalam bahasa Hebrew bermaksud pertahanan, defense. Jadi itulah Haganah maksudnya ketika itu mempertahankan ataupun boleh kita kata menjadi sebagai tembok pertahanan kepada orang-orang Yahudi ataupun imigran Yahudi yang datang daripada Eropah ketika itu. Okey. Jadi mungkin banyak lagi nak dikupaskan, mungkin saya serahkan kembalilah kepada sis moderator kita. Sebab bila ada soalan baru sedap sikit nak kupas kan. Sebab takut nanti dia mencapah sangat. Okey, silakan. Wallahualam. Okay, Alhamdulillah. Saya masih menggigil, rasa memang waktu baca buku ini memang macam-macam perasaan hadir. Marah, kecewa, geram, semua ada. Sedih dan tidak terkecuali lah. Dan saya suka untuk quotekan satu kata-kata, mana saya tak ingat siapa yang quote kata-kata ni, tapi kebenaran yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancang atau tersusun lah. Jadi sebenarnya macam isu kejatuhan Turki Uthmaniyah, bak kata saudara panel kita tadi, bukan musuh yang kuat. Musuh waktu tu tak kuat, tapi mungkin kerana kita ni Empire Turki Uthmaniyah waktu tu diambang kejatuhan, mungkin disebabkan perpecahan dan sebagainya. Jadi kita boleh kaitkan balik dengan kata-kata tadi, kalau kebenaran tak tersusun, memang mudah untuk kebatilan yang tersusun ni ambil alih. Macam contoh macam Palestin dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang yang tahu sejarah atau pernah membaca sejarah tentang Palestin, menjadi kewajipan kita untuk mempertahankan tanah ini daripada menjadi tanah Israel. Hingga sekarang kita masih lagi menganggap negara yang mereka tubuhkan di Israel itu sebagai negara haram, dan tidak akan sekali-kali mengiktiraf Israel sebagai satu negara, kerana negara yang kita kenal hanyalah Palestin. Dan kita akan berusaha insya-Allah untuk tidak merealisasikan impian mereka untuk menubuhkan Israel Raya suatu hari nanti. Dan saya tidak mahu membuang masa. Kita terus ke soalan seterusnya, insya-Allah. Soalan ni mungkin saya rasa ada banyaklah jawapannya, tapi mungkin boleh dikongsikan beberapa sejarah atau cerita yang paling berbekas, yang heart-wrenching selepas membaca buku ini dan mengapa. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih sis moderator, sis Hazikah kita. Baik, terima kasih moderator yang sangat baik. Okey, apa yang paling membekas ketika kita membaca buku-buku ni adalah setiap orang berbeza apa yang menjadi bekas kepada hati dia ataupun kepada minda dia. Okey. Sebab buku-buku ni lain orang, lain perspektif, lain bacaan, lain pandangan. Sebab walaupun kita membaca buku yang sama, mungkin ada tuan-tuan puan-puan yang dah baca pun buku ni, yang sedang menonton dah baca pun buku ni, dah habis dan pernah membuat ulasan dah pun. Suka saya nak bagi tahu bahawa saya bukanlah nak menambah ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan buku ni. Cumanya ini adalah pandangan dan perspektif daripada apa yang telah saya baca lah. Okey. Apa yang menjadi bekas kepada saya rasa membaca buku ini adalah The Ethnic Cleansing of Palestine ni adalah buku yang pertama saya baca. Buku yang pertama saya baca untuk tahu pasal isu Palestin. Walaupun kita ada buku-buku yang di dalam bahasa Melayu yang telah dikeluarkan oleh gerakan-gerakan jemaah dan sebagainya, kita ada buku-buku tu, dan kita ada juga buku-buku yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh buku yang daripada Malaysia, lokal tokoh buku lah, lokal tokoh buku tempatan. Cumanya ketika itu saya telah diperkenalkan dengan buku ni waktu tu disebabkan nak tahu sangat tentang isu Palestin. Jadi sebab sebelum tu dah pernah dengar dengan nama Ilan Pape. Jadi saya mencari satu buku yang direkomend lah oleh penggerak-penggerak Palestin, apa yang kita nak baca buat pertama kali untuk kita tahu. Jadi first thing first ataupun pertama sekali adalah buku The Ethnic Cleansing of Palestine. Pertama sekali bila saya buka buku The Ethnic Cleansing of Palestine ni, saya tak baca bab pertama. Itu yang paling penting lah. Saya tengok dulu konten ataupun kandungan dan isi kandungan dalam buku ni, dan saya terus pergi kepada satu topik ataupun boleh kita katakan satu bab lah yang dinamakan The Blueprint for Ethnic Cleansing, Plan D ataupun Plan Daley. Plan Daley ni adalah salah satu plan yang telah dirancangkan oleh David Ben Gurion. David Ben Gurion ni seperti yang saya sebutkan tadi, boleh kita kata PM pertama untuk negara haram Israel. Jadi dia ni adalah salah satu arkitek yang telah merancang ataupun telah merangka
bagaimana Palestin ni sepatutnya sepatutnya Palestin ni berada di bawah jajahan orang-orang yang maksud di bawah kekuasaan orang Yahudi secara keseluruhannya, dan bagaimana mereka nak membina satu negara yang dinamakan Israel Raya yang melibatkan beberapa negara di Timur Tengah dan juga boleh dikatakan seluruh dunia, ataupun boleh dikatakan sebahagian daripada negara-negara Asia, mereka nak jadikan di bawah satu nama iaitu Israel Raya lah. Dan ketika blueprint ethnic cleansing ni saya baca, bila kita baca, dia adalah salah satu titik permulaan kepada yang kita katakan sekarang adalah Israel Appetite. Okay? Jadi mungkin sekarang kita familiar ataupun pernah dengar, atau mungkinlah kita tak pernah dengar, tetapi sekarang ni kita telah menguatkuasakan satu tanda pagar ataupun satu tagar yang dinamakan Israel Appetite, kerana apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Palestin, orang-orang Israel sekarang ni adalah salah satu dasar appetite yang pernah dilakukan ketika itu oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam yang berada di Afrika Selatan. Mereka telah meletakkan mereka telah meminggirkan beberapa dasar, maksudnya hanya fokus yang ada kepada orang-orang kulit putih, tetapi orang-orang kulit hitam tidak mendapat apa yang sepatutnya hak mereka yang dapat. Dan mereka telah menjalankan beberapa sistem yang dinamakan Bantustan System. Bantustan System ni adalah salah satu sistem yang telah diamalkan ketika dasar apartheid berlaku di Afrika Selatan, di mana Bantustan System ni mereka telah memecahkan beberapa, maksudnya ada satu tempat ni, satu kelompok, contoh dalam Afrika Selatan, okay, bayangkan dalam satu negara, kita kecil-kecilkan, contohnya dekat, kita ambil kat Malaysia lah contoh, dekat Malaysia bahagian utara ni kita letak semua orang kulit putih. Macam itulah. Dekat bahagian selatan kita letak orang yang kulit gelap, sawo matang, orang yang kuning-kuning sikit, tetapi bukan orang yang kulit cerah macam maksudnya bukan orang kulit putih macam orang Korea lah. So kita tak akan letak di utara, kita akan letak di selatan. Jadi bila mereka pecahkan negara mereka mengikut warna kulit, mengikut ras bangsa, mengikut beberapa benda yang telah dispesifikasikan untuk Bantustan System ni. Jadi akhirnya mereka telah jadi ini adalah dasar apartheid yang sebenarnya dijalankan juga oleh orang-orang Israel, terhadap Palestin. Mereka pecahkan, maksudnya semenanjung Gaza dan juga Tepi Barat adalah milik orang Palestin, tetapi keseluruhan tanah Palestin tu maksudnya lebih kurang boleh kita katakan hampir daripada 93.2% adalah milik adalah telah dijajah oleh orang Israel. Jadi itulah sebabnya kita panggil ataupun kita gelarkan Israel ini sebagai sebuah negara apartheid, dan dia bukanlah sebuah negara yang ada konflik dengan orang Arab ke apa kena sebagainya. Mereka ni tak ada isu dengan orang Arab, tetapi apa yang mereka nak adalah untuk menyahudikan semua bangsa masuk ke dalam bangsa Yahudi. Macam itulah, untuk menyahudikan, Judaization. Judaization kalau bahasa Inggeris ni istilahnya adalah Judaization, menyahudikan orang-orang yang bukan orang Yahudi. Begitulah. Okey, jadi seperti yang saya sebut tadi, apa yang telah dirancang oleh David Ben Gurion ketika yang dinamakan Plan Dalet. Plan Dalet ni atau Plan Dalet lah kita sebut, sebab adalah salah satu benda yang dijalankan ataupun sebagai boleh kita katakan kerangka asas kepada apa yang telah berlaku sekarang. Okey, pada tahun boleh kita katakan pada tahun 1948, pada Nakba 1948, lebih kurang tarikh dia adalah 10 Mac 1948, gerakan Zionis dan juga boleh kita katakan gerakan ketenteraan yang dikelolai oleh David Ben Gurion ketika itu telah bertemu di Tel Aviv, dan mereka bincangkan tentang Plan D ni. So Plan Dalet ni kita sebut juga sebagai Plan D lah, senang sebut Plan D. So apa yang telah dirancang dan telah boleh kita katakan telah dibuat oleh mereka untuk menghapuskan orang Arab di atas tanah Palestin. Jadi ada beberapa perkara mereka telah rancang. Pertama, mereka kata untuk menghancurkan kampung-kampung di atas tanah Palestin, semua kampung. Maksudnya kampung yang berada, tak kisahlah, maksudnya kampung-kampung yang berada di atas tanah Palestin yang dimiliki sepenuhnya oleh orang Palestin ketika itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka nak menjalankan satu operasi yang dinamakan sini, yang boleh kita katakan operasi ini untuk membakar semua hasil tanaman, beberapa hasil ataupun apa saja hasil yang berada di atas tanah Palestin, semata-mata untuk memastikan orang asal di atas tanah Palestin ketika itu keluar daripada tanah Palestin, dan tanah Palestin ketika itu boleh dimiliki oleh pendatang-pendatang Yahudi.
Jadi itu adalah salah satu kerangka asas yang mereka lakukan. Dan David Ben Gurion, seperti yang saya nyatakan dalam satu ayat ada di dalam buku ini, dia telah nyatakan bahawa maksudnya kita kena mengutamakan saudara-saudara kita yang datang, yang telah diseksa, yang telah dimaki, yang telah dicemuh oleh orang-orang Eropah dan orang-orang kulit putih, untuk memastikan bahawa orang Yahudi terus berkembang dan berkembang. Dan sasaran mereka adalah untuk memastikan bahawa untuk orang Yahudi mendapat satu negara yang khusus untuk mereka, seperti mana yang telah dijanjikan dalam kitab yang disebut sebagai kitab Talmud mereka lah. Tetapi apa yang kita faham bahawa dalam kitab yang disebut oleh mereka juga, ada golongan agamawan Yahudi juga menentang bahawa tanah Palestin ni sebenarnya memang pernah dijanjikan untuk mereka. Tetapi bila kita sebut pernah dijanjikan, ayat selepas tu mereka tak sebut bahawa dijanjikan untuk bagaimana dan sebagainya lah. Jadi disebabkan itu juga orang-orang Yahudi juga ada menyokong, ada juga pro kepada isu Palestin ni, maksud pro kepada Palestin lah, tidak pro kepada orang Yahudi. Jadi ada beberapa perkara yang boleh kita sebutkan. Jadi dalam topik yang memberi kesan juga dalam topik bab 5 ni, The Blueprint for Ethnic Cleansing Plan Daley ni, ada juga disebutkan bagaimana mereka merancang untuk memastikan bahawa tiada satu pun orang Palestin yang akan berada di atas tanah Palestin menjelang tahun 2000, menjelang era, maksudnya awal kurun ke-20. Mereka akan pastikan bahawa orang Palestin tidak akan ada lagi. Dan untuk pengetahuan penonton-penonton kita yang dirahmati Allah sekalian, Israel sebenarnya dia telah meletakkan satu target bahawa pada tahun 2030 mereka akan dapat keseluruhan tanah Palestin, termasuk Gaza dan juga tepi barat. Dan mereka akan pastikan usaha-usaha mereka sebenarnya tengah berjalan. Sebenarnya usaha mereka dah berjalan pun hampir 75 tahun. Tetapi kita akan pastikan setiap desakan dan setiap perancangan dia yang kita dah tahu, untuk kita bawa dan kemukakan kepada peringkat yang lebih tinggi, untuk kita pastikan bahawa mereka ni tidak akan dapat hak kepada tanah Palestin kerana orang Yahudi dan juga orang Arab telah hidup lama di atas tanah Palestin, hidup aman damai tanpa kekacauan dan sebagainya. Dan apabila ideologi politik seperti Zionis ini masuk ke tanah Palestin, maka mereka telah meracuni pemikiran-pemikiran orang Yahudi untuk menentang orang Arab Muslim terutamanya, sebab dalam plan Daley ni difokuskan kepada orang Arab Muslim, dia tidak fokuskan kepada orang Arab Kristian. Sebab apa? Sebabnya ketika itu kalau dihalau juga orang-orang Arab Kristian daripada tanah Palestin, dia akan berhadapan dengan tentangan-tentangan orang daripada negara Eropah. Dia tidak akan dapat sokongan daripada Amerika Syarikat dan juga beberapa negara Eropah yang menyokong penumpuan negara haram Israel. Jadi itulah sebabnya. Jadi itulah salah satu sebab juga kenapa isu ini adalah berkaitan dengan isu akidah dan juga isu agama kita. Kenapa kita memperjuangkan isu Palestin, dan isu ni sangat dekat dengan hati kita sebagai orang Muslim terutamanya. Okey? Jadi kalau kita nak bincang sebenarnya panjang, sebab kita ada lagi buku-buku yang sebenarnya membincangkan topik tentang teologi ini dan sebagainya, tapi mungkin di lain masa lah, insyaAllah. Okey, dan mungkin saya boleh serahkan kepada Sis Hazika, silakan. Okey, terima kasih, cukup padat dan kupasan daripada panel kita. Kalau tadi panel bagi tahu kita dia tak baca bab pertama buku ni. Manakala saya belik muka surat terakhir buku ini. Iaitu bahagian epilog. Saya baca yang tu dulu. Maksudnya bermula daripada belakang. Tapi kemudian kembali ke bab pertama lah. Cuma suka untuk saya simpulkan balik ataupun ringkaskan balik apa yang dikupas oleh panel kita sebentar tadi, bahawa antaranya memang niat mereka untuk menghancurkan kampung-kampung yang terdapat di Palestin, dan sehingga kan ada matlamat terbesar mereka, iaitu supaya tiada lagi rakyat Palestin yang berada di tanah Palestin. Kerana itulah mereka ini membantai habis-habisan. Kalau yang terbaru tahun lepas, bulan puasa tahun lepas, kita tengok bagaimana mereka membantai tanpa peri kemanusiaan tanah-tanah dan rakyat di Palestin yang ramai syahid kerana menjadi mangsa bom-bom mereka, sehingga kita kata sukar untuk digambarkan perasaan ketika itu, nak tidur tak tenang, nak mengharungi hari-hari dengan keadaan yang tidak tahu bagaimana esok hari
adakah masih hidup ataupun masih bernafas di bumi ataupun sudah orang kata menjadi mangsa kepada bom-bom yang dihantar oleh Yahudi kepada rakyat Palestin. Kalau kita di tempat mereka mungkin tak mampu untuk nak harungi hari-hari di Palestin yang penuh dengan sekatan, yang penuh dengan dengan elektrik yang terhad, dengan makanan yang terhad, dengan hasil pertanian yang sentiasa dirosakkan oleh mereka. Saya kira kalau kita mungkin mereka ni seolah-olah mahu mendera mental rakyat Palestin supaya akhirnya meninggalkan bumi barakah Palestin, yang akhirnya mereka boleh sebagaimana saudara panel kita kata tadi, pada tahun 2030 mereka mensasarkan tanah Palestin itu menjadi milik mereka sepenuhnya, which is kita sebagai orang datang, kita tuan rumah, tiba-tiba orang halau kita daripada rumah. Itu sesuatu yang tidak boleh diterima akal lah kan. Bagi penonton yang sedang masih ataupun daripada awal tadi menonton, boleh sama-sama kita tanya soalan kepada panel kita pada hari ini. Boleh utarakan di bahagian komen, insyaAllah ada masa saya akan cuba, sebab kita pun masih banyak masa lagi sebenarnya. Kalau kita ikutkan, kita sasarkan untuk habiskan live kita pada hari ini pada jam 11.30. Okay, sementara tunggu soalan-soalan daripada kita punya penonton, saya bagilah soalan yang bonus lah orang kata, tapi insyaAllah tidak terlalu berat untuk diulas. Okay, iaitu apa peranan kita untuk membantu Palestin? Persilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari moderator kita, insyaAllah. Soalan yang sangat baiklah. Jadi kepada saya, memang banyak sebenarnya nak diulaskan sebenarnya berkaitan dengan buku yang kita kupas pada hari ini sebenarnya, The Ethnic Cleansing of Palestine. Dan mungkin orang tertanyalah, kenapa kita nak ulas buku penulis-penulis daripada orang barat, maksudnya orang Yahudi sendiri kan. Kenapa kita tak ulas buku yang ditulis kenapa kita tak ulas buku yang ditulis oleh akademik ataupun scholars, Muslim scholars ataupun scholars tempatan kita, contohnya macam Prof Roslan ataupun Prof Aminur Rashid Yatiban ataupun Prof Kamruzaman dan sebagainya. Jadi mereka ni adalah, boleh kita kata 3 orang yang saya sebutkan tadi adalah mereka yang boleh kita katakan menjadi rujukan kepada kita yang berada di Malaysia untuk rujuk ataupun untuk tahu lebih lagi tentang isu-isu Palestin. Okay. Jadi kenapa saya ambil buku ni? Sebab kita nak keluar sedikit daripada circle kita untuk mengulas buku-buku yang orang cakap bersifat berada di dalam circle itu biasa. Tetapi untuk mengulas buku yang berada di luar jangkauan kita atau berada di luar circle kita, itu adalah benda yang sesuatu yang agak susah sikit untuk kita faham bahawa sentimen di Malaysia, isu Palestin adalah isu agama. Ya. Dia adalah satu isu agama dan satu lagi dia adalah isu bermusim. Jadi bila kita sebut isu agama dan juga isu bermusim ni, semestinya memang sentimen kita di Malaysia, kita takkan lari daripada kenapa kita nak bebaskan Palestin. Sasaran kita adalah untuk memastikan Baitul Maqdis itu terbebas dan kita dapat untuk bersama-sama maksudnya solat berjemaah bersama-sama di Baitul Maqdis ataupun bersama-sama untuk melakukan ibadah di Baitul Maqdis sebagai yang pernah menjadi kiblat kepada kita kan. Jadi yang pernah juga kita juga dekat dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW pernah maksudnya Isra daripada Mekah ke Baitul Maqdis dan kemudian Baitul Maqdis ke terus naik ke atas lah dan sebagainya. Bila kita sebut tentang peristiwa Isra Mi'raj ni memang sangat dekat sebab dikena dengan sirah Nabi Rasulullah SAW. Tetapi apa yang kita perlu tahu bahawa isu ini kita tidak boleh letakkan di dalam kelompok kita sahaja. Inilah yang menjadi masalah sebenarnya apabila isu Palestin ini diletakkan di dalam satu kelompok. Apabila kita letakkan di dalam satu kelompok, maka bagaimana dengan mereka yang beragama lain dan juga bagaimana mereka yang berbangsa lain untuk menyokong. Okey? Jadi sentimen di Malaysia bila kita bawakan satu pendekatan bahawa isu Palestin ini adalah isu yang bukan tertakluk kepada orang Islam sahaja, tetapi ia adalah isu kemanusiaan. Kita kena faham bahawa isu ini melibatkan undang-undang dunia, international law, undang-undang antarabangsa, dan juga kita perlu melihat kepada beberapa perkara yang melibatkan isu ini, kerana isu Palestin bukan kalau di dunia, selain kalau kita keluar daripada Malaysia, banyak gerakan-gerakan yang ditubuhkan sebenarnya, gerakan-gerakan yang pro pada Palestin tetapi bukan orang Islam. Sebagai contoh, gerakan-gerakan Kristian
Palestine ataupun gerakan contoh sebagai BDS Global. Jadi mereka ni adalah bukan sepenuhnya orang Islam. Mereka juga ada orang Kristian, ada juga orang Yahudi, ada juga agama-agama lain yang turut sokong kepada isu Palestin, sebabnya isu Palestin ni adalah isu kemanusiaan. Jadi bila kita berbalik sekali balik, apa peranan kita? Peranan kita adalah untuk terus memastikan mata rantai kecanaan kita kepada isu Palestin ni terus mekar dan terus bersambung. Sebab kalau kita tak teruskan mata rantai ini, andai kata terputus di tengah jalan, maka sedarlah bahawa orang Israel, Zionis Israel tidak pernah tidur, tidak pernah rehat dan tidak pernah berhenti untuk terus memusnahkan, untuk terus mendapat dekat tanah Palestin. Kerana semata-mata kerana dia nak menyediakan tanah Palestin ni untuk akhir zaman katanya. Jadi itu adalah kepercayaan mereka. Sama juga kepercayaan kita. Bahawa tanah Palestin juga akan terbebas suatu masa nanti. Pasti itu janji yang disebutkan. Tetapi kenapa kalau dah janji ni pasti untuk kita membebaskan tanah Palestin, kenapa boleh kita katakan kita terus kan? Maksudnya kita terus dengan kita terus bantu Palestin. Ialah benda contohnya akhir zaman dah boleh kita katakan akan terbebasnya tanah Palestin. Kenapa kita beria nak fokus ataupun boleh kita beria nak bersungguh-sungguh untuk membebaskan Palestin. Biar je lah tanah Palestin, nanti dia bebas juga, betul tak? Seolah-olah macam tu lah. Biarlah tanah Palestin, nanti dia akan bebas juga. Tetapi untuk pembaca-pembaca, untuk hadirin dan hadirat yang menonton kita pada hari ini, subhanallah, orang-orang yang hebat mungkin dengan kita pada hari ini, pertama, wajib sebenarnya ke atas umat Islam. Sebabnya saya rasa penonton kita pada hari ini adalah orang Islam, majoritinya. Wajib kita ke atas umat Islam percaya bahawa dengan perkara-perkara gaib seperti yang diwahyukan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang bermaksud dekat situ, yang kalau kita tengok maksud daripada ayat itu adalah iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, yakni mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Okey, antara perkara-perkara gaib yang mungkin disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih adalah pemberitahuan mereka bahawa berlaku satu peristiwa di akhir zaman nanti bila tibanya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Alamatus sa'ah, maksudnya apa yang berlaku pada hari kiamat. Salah satunya tanda-tanda berlakunya hari kiamat adalah apabila Baitul Maqdis terbebas daripada cengkaman orang yang menjajahnya. Maksud sekarang yang menjajahnya adalah orang Israel lah. Okey. Jadi matan hadis ni disebutkan sebagai idud sittan baina yaday sa'ah maut summa fathu Baitul Maqdis. Maksudnya disebut kat sini kiralah 6 perkara yang berlaku sebelum tiba hari kiamat, kematianku, keduanya pembukaan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari. Jadi adakah, bila kita sebutkan adakah Baitul Maqdis ni pernah dibebaskan sebelum ini? Ya. Kan kita soroti sejarah-sejarah Islam. Baitul Maqdis dah dibebaskan oleh beberapa tokoh seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan juga pernah berada dan juga seterusnya berada di bawah kekhilafan Islam Turki Utsmaniyah. Jadi ini adalah peristiwa yang kita sebutkan sebagai peristiwa yang telah dibebaskan. Tetapi ini adalah boleh kita katakan sekarang ni timbul persoalan kepada kita, betul? Timbul persoalan kenapa nak bantu Palestin sedangkan ia telah dibebaskan. Kan sebelum ni dah dibebaskan, kenapa nak bantu lagi, betul? Okey, jadi untuk buat penonton yang sedang menonton kita pada hari ini, tiba jadi macam ceramah pula kan. Okey, untuk penonton kita pada hari ini, kita nak ingatkan bahawa sebagai orang mukmin ataupun sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah dan juga Rasul kita diwajibkan untuk terus membantu saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan. Itu wajib ke atas kita. Kerana kita ni adalah sebagai orang Islam adalah seperti satu binaan, betul? Seperti satu binaan yang sangat kukuh. Sangat kukuh. Jadi andai kata kita cubit paha kiri terasa paha kanan. Kita cubit bahu kiri terasa, kita tampar pipi kiri terasa pipi kanan. Jadi begitulah orang Islam ni sebenarnya. Dia saling melengkapi di antara satu sama lain. Dan kita juga kena fahami bahawa bekerjasama dengan penjajah ataupun kita menormalisasikan dah hilang dah moderator kita. Tak apa, kita teruskan. Menormalisasikan hubungan kita dengan Zionis ataupun boleh kita katakan penjajah negara Islam ataupun penjajah orang Islam dikira berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Jadi jangan sesekali kita menormalisasikan, kita membantu, kita rasa macam selesa. Tak apalah, tak apa. Biarlah orang Israel tu jajah Palestin sekarang. Tak apa. Palestin kan Baitul Maqdis kan nanti confirm dibebaskan. Kan kita selalu ada dalam pemikiran kita macam tu. So kita pun cakap tak apa, dan dia pun ada juga orang kat Malaysia ni menganggap alah tak apa, isu tu tak ada kaitan dengan orang Malaysia. Tapi percayalah, perancangan Israel Raya yang telah ditetapkan oleh Zionis Israel meliputi Malaysia. Jadi itu adalah perancangan ataupun blueprint yang mereka telah rancangkan. Ini bukan teori konspirasi, tetapi bukan kita nak bincang konspirasi, tetapi ini adalah perancangan yang disebut juga oleh beberapa tokoh ataupun academician seperti Nur Masalha, Ilan Papi sendiri pernah sebut dalam buku dia, dan juga Michael Barr, apa nama yang menulis tentang salah satu buku dia yang menulis tentang Mossad. Buku, kalau biasa baca buku tentang Mossad, biasa dengan Michael Barr tu. Kita ingat nama penuh dia. Jadi itu adalah mereka-mereka yang pernah menulis, memberitahu bahawa perancangan Israel Raya ni tidak termaktub kepada negara-negara Timur Tengah dan juga Palestin, tetapi dia akan meliputi negara-negara Asia termasuk juga Malaysia. Jadi itulah perancangan Israel Raya. Jadi kalau kita rasa selesa, kalau kita rasa Israel ni tak apa, kita biarkan je, tak payah ada tentangan, janganlah berperang, kita kan boleh hidup aman damai. Jadi itu adalah sangkaan yang salah, dan kita kena pastikan terus menolak bahawa Israel ni adalah penjajah. Israel telah menjalankan dasar kolonialisme. Israel telah menjalankan dasar apartheid yang mana mereka telah memisah-misahkan antara etnik, ras dan juga bangsa. Jadi ini adalah benda-benda perkara yang penting. Dan apa peranan kita? Satu je peranan. Daripada sudut saya rasa golongan asatizah dah banyak bincangkan tentang peranan kita. Sebelum ni Ustaz Hariri pun pernah bincangkan tentang Islamic Jerusalem, tentang satu buku tentang berkaitan buku Baitul Maqdis juga yang telah dikarangkan oleh Prof. Dr. Roslan. Jadi Tuan Nadir An-Nuri juga pernah bersama dengan Momen Buku, pernah bincangkan juga bedah buku beliau yang sangat buku yang pertama yang saya rasa semua orang yang sedang menonton kita sekarang dah baca pun buku tu. Dan saya rasa daripada kita sebagai orang muda lah, peranan kita sebagai orang muda yang pertama sekali kukuhkan, kuatkan tiga perkara yang kita boleh mantapkan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Yang pertama adalah spiritualisme, iaitu dari segi iman dan juga rohani kita. Okey, iman dan juga rohani ni adalah benda yang akan tompang kita, benda yang akan menjadi orang cakap sebagai bila kita tak menerima tarbiyah daripada luar, so iman dan juga rohani inilah yang menjadi tarbiyah kita di dalam diri kita untuk melalui jalan-jalan yang penuh ronak dan duri ni. Okey, jalan untuk kita cakni isu Palestin ni juga adalah jalan dakwah. Okey, itu yang perlu semua tahulah. Ini ada juga jalan dakwah kita, ini adalah satu medan dakwah kita, medan amal kita lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah intelektualisme. Okey, maksudnya kita memperkukuhkan intelektual kita, menggambarkan, maksud kita terus membincangkan isu-isu Palestin secara berat, secara konsisten, secara efisien. Jadi apa yang telah dibuat oleh Momen Buku hari ini adalah benda yang sangat baik. Kita boleh bincangkan terus isu Palestin, tetapi melalui satu buku sahajalah. Okey? Tapi kita teruskan dengan benda-benda sebegini supaya masyarakat terus celik, masyarakat terus bercahaya dengan ilmu. Okey? Masyarakat terus rasakan isu Palestin ni bukan sebagai isu sentimen, tetapi ia adalah isu yang kita patut didasari dengan ilmu dan akidah dan juga kemantapan rohani kita lah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah aktivisme. Okey, teruskan sebagai orang muda, tak kisahlah orang muda ke, orang umur 40 pun sekarang masih muda tau. Orang umur 50 pun masih muda. Sebab semalam berkesempatan untuk turun ke menghantar nota bantahan kepada US Embassy di Jalan Tun Razak. Jadi kita tengok ramai orang-orang yang berpengalaman, bukan orang-orang tua orang-orang berpengalaman. Mereka ni dah umur 60, umur 70 tapi masih turun. Bertakbir dan sebagainya, angkat bendera Palestin dan sebagainya. Jadi kita rasa kalau orang muda tak cukup kukuh dalam dunia aktivisme, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan Palestin, jadi kita rasa isu Palestin ni tidak akan disambung mata rantai ini dan terus akan terputus di tengah jalan. Percayalah, isu Palestin ni bukan kita yang memulakan, tetapi juga kita kena faham bukan kita yang mengakhirkan dia. Faham? Isu Palestin ni dia akan bersambung dan terus bersambung, dan kita akan pastikan generasi seterusnya akan dapat membebaskan Baitul Maqdis. Mungkin zaman kita tidak dapat kita tengok Baitul Maqdis secara di depan mata kita, ataupun kita takkan dapat ziarah pun Baitul Maqdis. Tetapi kita harapkan generasi kita akan datang 10 tahun, 20 tahun akan datang, 30 tahun terus akan membebaskan, dan kita akan pastikan pengkadir kita tak kisahlah dalam lapangan apa sekarang pun, untuk pastikan tasawur ataupun gambaran tentang isu Palestin ni ada dalam pemikiran dia.
Okey, maksudnya bila dia duduk di dekat tampuk politik, dia tahu untuk mengurus bagaimana untuk cakna dengan isu Palestin. Bila dia menjadi seorang aktivis, dia tahu macam mana nak uruskan isu Palestin. Bagaimana kalau dia duduk sebagai seorang businessman, dia tahu bagaimana untuk terus membantu Palestin dari sudut bisnesnya. Kalau dia duduk sebagai apa sahaja sektor, apa sahaja kerja yang dia buat, dia tahu bagaimana dengan keupayaan, bagaimana dengan apa yang dia ada ketika itu, dia dapat bantu Palestin. Jadi tak semestinya orang yang berada di dalam politik, orang yang berada dalam NGO Palestin, orang yang berada memang fokus pada isu Palestin saja untuk bantu Palestin. Tak. Okey, isu Palestin ni adalah milik kita untuk kita cakna. Okey, sebab tu ada nama cakna Palestin. Okey, tak benar-benar. Okey, jadi apa-apa pun kita kena pastikan bahawa isu Palestin ni tidak perlu terputus. Itulah peranan kita sekarang. Peranan kita takkan pastikan untuk isu Palestin ni tidak terputus. Maksud kita takkan berdiam diri dengan apa yang dilakukan walaupun sekarang ni mereka makin agresif dengan menghancurkan penempatan-penempatan di Sheikh Jarrah, penempatan di Naqab, penempatan di Silwan, penempatan di Baitul Maqdis Timur, cuba untuk menetap atau untuk membina kediaman-kediaman bagi imigran Yahudi yang datang daripada Ukraine sebanyak 70,000 orang. Kalau kita ikuti isu ni, sebanyak 70,000 orang pendatang imigran daripada Yahudi daripada Ukraine telah datang ke Palestin, telah dijemput khas oleh kerajaan haram Israel ke tanah Palestin untuk duduk di atas tanah Palestin. Jadi ini adalah ethnic cleansing ataupun dasar apartheid yang sedang mereka lakukan. Andai kata kita sibuk juga, ya kita faham banyak isu yang berlaku, berlegar di negara kita sejak 2 minggu, 3 minggu ni, ada pelbagai isunya. Tetapi kita kena pastikan bahawa dengan kemampuan, dengan kekuatan kita terus mengangkat isu-isu Palestin sebagai satu isu utama dan kita akan pastikan bahawa Israel dan juga sekutunya tidak akan terus menindas ataupun tidak akan terus menghapuskan orang-orang yang berada di atas tanah Palestin. Kita doakan agar mereka yang berada di atas tanah Palestin ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau apa pun bagaimana pun bentuk dan siksaan yang mereka terima, kita harap mereka terus kuat. Dan kita berada di Malaysia ni, kita harapkan juga kita terus kuat untuk memberi kecaknaan, untuk memberi kesedaran, untuk memberi pendidikan, untuk memberi pencerahan kepada rakyat Malaysia bahawa isu Palestin adalah isu bersama. Okey, kalau hari ini kita boleh bergabung dalam pelbagai bentuk lapangan, jadi kita harapkan untuk isu Palestin satu hari nanti seluruh rakyat Malaysia bersama-sama dengan kita untuk isu Palestin, insya-Allah. Wallahu alam. Itu serba ringkas dan serba sedikit daripada saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya terkesima dengar sampailah tuan moderator, saudara moderator kita buat pick up line tentang cakna Palestin. Barulah tersedar balik bahawasanya isu Palestin ni bukan isu yang kecil, yang orang anggap negara dah kecil kan, isunya tak penting dan sebagainya. Walhal isu Palestin ni adalah isu kemanusiaan, isu kita semua, bukan hanya orang yang beragama Islam, kerana ianya bukan isu agama semata-mata, tapi isu pembersihan etnik yang kita ni sebagai manusia, ianya melawan fitrah lah, sebab membunuh dengan kekerasan, dengan kekejaman dan sebagainya, ianya tak boleh diterima oleh kita lah. Sampai ada yang kata Israel ni pakar dalam melanggar undang-undang, kata Nurul Huda Mahmad. Ya, memang mereka lah pakar yang tak boleh nak ikut undang-undang. Mungkin kalau di Malaysia tu kita selalu menyebut orang-orang yang langgar normal yang berlaku dekat Malaysia ni sebagai contoh macam harga melambung, harga Yahudi dan sebagainya. Kita suka melabelkan benda-benda yang melanggar undang-undang itu sebagai Yahudi, ya, dan itulah kerana mereka ini pakar dalam melanggar undang-undang. Dan suka untuk saya ingatkan kembali apa peranan yang saudara panel kita sebutkan tadi, antaranya tentang untuk kuatkan 3 perkara. Sebagaimana yang Nurul Huda Mahmad komen, peranan kita dalam perjuangan Palestin, kuatkan 3 perkara untuk bebaskan Palestin. Kuatkan iman dan rohani kita, kuatkan intelektualisme kita, kuatkan aktivisme untuk pembebasan Palestin. Ya. Dan sebenarnya kalau ikutkan dunia sekarang, terlalu banyak orang kata perang saraf yang cuba mengalihkan kita daripada isu sebenarnya yang berlaku di dunia, antaranya isu Palestin, dengan mengalihkan kita dengan benda-benda yang lara dan lalai dan sebagainya, supaya kita ni tidak berusaha ke arah 3 perkara ini yang sebagaimana yang disebutkan oleh panel seperti tadi. Dan kita yang hidup di dunia yang serba canggih, yang serba moden ini perlu ingat 3 perkara ini supaya kita tidak terlalu orang kata tidak tak lalai lah dari isu-isu yang
melibatkan kemanusiaan, terutamanya isu Palestin, kerana ianya isu yang cukup besar, walaupun orang kata bukan di negara kita benda yang berlaku, tapi itu pun isu yang patut kita ambil tahulah, dan disebabkan itulah wujudnya NGO-NGO yang memperjuangkan isu Palestin. Macam kata Nurul Huda Mamat juga, mereka dah lama rancang, kita je yang lalai. Kita selalu dengar perkataan ni kan. Israel ni dah merancang lama, kita je yang asyik-asyik sekejap, bila timbul isu peperangan barulah nak sedar balik, lepas tu lalai balik. Macam itulah kita kan. Isunya bermusim, patutnya tidak bermusim lah. Kalau kita tengok dari segi bantuan untuk Palestin pun hanya orang kata rancak apabila berlakunya serangan-serangan Israel ke atas Palestin. Kemudian isu ni tenggelam dan timbullah di-cover oleh isu-isu lain dan sebagainya. Ada satu soalan daripada Nurul Huda Mamat. Saya rasa mungkin saudara Haikal dah cover sikit tentang soalan ni, tapi mungkin boleh ulas tambah sedikit lagi lah tentang bila Palestine will be free and why. Persilakan. Okey, jawapan ringkas kalau ikut jawapan Prof Kamaruzaman, Prof Kamaruzaman iaitu ayahanda kepada Tuan Nadir Al-Nuri, pernah ditanya tentang soalan ni. Saya pernah bersama-samalah dalam satu wacana bersama Prof Kamaruzaman. Soalan ni pun ada ditanyalah kepada Prof Kamaruzaman. Prof Kamaruzaman jawab dengan nada biasa je. Ini jawapan Prof Kamaruzaman lah, dia jawab, bila Palestin will be free, kan? Jadi dia kata bila tibanya hari kiamat. Jadi itu soalan daripada Prof Kamaruzaman. Dia walaupun nampak gurau tapi agak deep jugalah. Okey. Jadi kalau daripada pandangan saya, sebab penonton kita tanya daripada sudut pandangan saya. Okey, pandangan saya, bilakah Palestin akan dibebaskan dan kenapa? Okey, kalau jawapan saya, Palestin akan dibebaskan apabila seluruh umat Islam bersatu. Okey. Seluruh umat Islam bersatu. Sebenarnya negara Palestin boleh dibebaskan dengan kekuatan dan kesatuan daripada umat Islam sendiri. Sebagai contoh, ada juga orang cakap, okey, kita nak fokus pada kesatuan orang Islam, tetapi orang Arab sendiri pun tak bersatu. Okey, jadi orang Arab ni majoritinya agama apa? Yang paling penting kita kena, majoriti orang Arab adalah beragama Islam mengikut statistik UN yang telah diletakkan pada tahun 2019. Orang Arab ni lebih kurang 95% adalah orang Islam, dan selain-selainnya adalah agama Kristian dan juga agama-agama lain lah. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, majoritinya adalah orang Islam. Dan juga kalau gabung dengan penduduk Islam di seluruh dunia, maka kita ni sebenarnya agama kedua tertinggi selepas Kristian lah. Okey. Jadi apa-apa pun yang kita nak tengok, dan agama Islam akan terus berkembang dan berkembang. Jadi itu yang kita perlu percaya dan yakin. Okey. Jadi kalau tanya saya, bilakah Palestin akan dibebaskan? Jawapan saya adalah apabila orang Islam bersatu. Tetapi itu adalah klise lah. Okey, bila orang Islam bersatu. Jadi itu agak macam futuristik dan mungkin agak macam retorik sikit. Okey, tapi jawapan yang lebih teknikal dan praktikal adalah perancangan kita. Perancangan maksudnya sebahagian daripada gerakan, bukan sebahagian, maksud kita lah, sebab kita bawa agenda yang sama. Perancangan kita untuk membebaskan tanah Palestin ni, kita letak target yang sama juga. Seperti mana Israel meletakkan target untuk mendapatkan seluruh tanah Palestin pada 2030, kita meletakkan tarikh yang sama pada 2030. Kenapa kita melihat tahun 2030 adalah tarikh yang sangat signifikan untuk kita bebaskan Palestin, walaupun tak sampai, mungkin dalam 8 tahun lagi kot, kan? Jadi 8 tahun kot mustahil, sedangkan isu ni dah berlaku hampir 75 tahun pun kita tak dapat nak bebaskan Palestin lagi kan. Tetapi dari segi praktikalnya, pembebasan ni kita pecahkan kepada 3. Okey, pembebasan bagaimana? Yang pertama adalah pembebasan daripada akal, pembebasan daripada normal kebiasaan, ataupun pembebasan daripada jajahan pemikiran. Sekarang ni orang-orang yang berada di Palestin, terutamanya yang berada di tebing barat dan sebagainya, mereka merasakan walaupun mereka sekarang telah berjuang, mereka dah mula nampak bahawa Israel ni telah menindas mereka. Berbanding sebelum ini, mereka merasakan mereka sepatutnya hidup aman damai bersama orang Israel lah, bersama orang Yahudi yang berada di dalam negara Israel, ataupun yang berada bersama orang Israel lah, sebab ada beza orang Israel dan juga Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang memang dah ada di tanah Palestin, yang memang dah duduk lama. Okey, tetapi orang Israel ni adalah imigran yang datang selepas daripada tahun 1948. Jadi kita sebutkan sebagai orang Israel lah. Jadi mereka datang, jadi mereka rasa mereka dapat hidup bersama. Berbanding orang yang berada di Gaza lah, tempat Tuan Nadir Al-Nuri kan, yang berada di Gaza, lagilah tempat yang maksudnya memang
keras menentang bahawa kita tidak boleh menormalisasikan hubungan dengan orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembebasan dari segi pembangunan sosial. Jadi sekarang ni sebab tu kita cuba untuk membantu orang-orang Palestin dari segi teknikalnya adalah membantu Palestin untuk membina satu institusi negara. Contohnya kita membina sekolah, institusi pendidikan, kita membina institusi bernegara, contohnya institusi tempat-tempat sebagai contoh institusi research center, pusat-pusat kajian. Sebagaimana ketika dalam buku ni juga, dia ada kaitan dengan buku ni. Dalam buku ni disebut plan mereka ketika mereka mula masuk ke tanah Palestin adalah pertama mereka membuka sekolah-sekolah orang Yahudi, yang kedua adalah mereka membuka pusat-pusat kajian yang berkaitan dengan kajian heritage Yahudi. Mereka nak kaji tentang bagaimana sejarah Yahudi bermula di atas tanah Palestin semenjak 4000 tahun sebelum Masihi. Dan juga mereka telah membina institut-institut yang melibatkan contohnya universiti, dan juga pusat-pusat universiti dan seterusnya. Mereka membina kediaman-kediaman sebagaimana teori ataupun kerangka pembandaran yang telah disebutkan oleh Ibn Khaldun di dalam bukunya lah. Dalam karangan Ibn Khaldun pernah disebutkan teori pembandaran ni ataupun kerangka pembandaran ni perlu ada kediaman, perlu ada pusat pendidikan, perlu ada pusat kajian untuk mengkaji dasar ilmu dan sebagainya. Jadi itulah yang di-follow oleh orang-orang Zionis Israel untuk membina negara mereka pada tahun 1948. Jadi kalau kita nak bina balik negara Palestin sebagaimana mereka negara asal mereka, jadi kita kena buat seperti mana yang telah disarankan, yang telah disebutkan di dalam buku Ibn Khaldun, karangan Ibn Khaldun. Tak ingat apa pula nama dia. Jadi apa menempat yang saya sebut tadilah, pusat pendidikan seperti sekolah, universiti dan sebagainya. Jadi mereka juga membina pusat-pusat kajian, heritage, demografi, political science dan sebagainya. Yang ketiga, membina pusat-pusat kediaman. Yang keempat, membina universiti, membina boleh kita katakan lapangan sepertinya pusat sukan, membina mana-mana macam itulah. Tetapi yang paling penting adalah tiga tadilah, pusat pendidikan, institusi kajian dan juga kediaman. Okey, ini adalah asas kepada bagaimana kita nak membina sesebuah negara. Bagaimana negara itu nak tumbuh, jadi kita kena bina tiga benda ni dulu, barulah kita boleh membina generasi-generasi seterusnya untuk pastikan mereka boleh berdiri atas kaki sendiri. Dan mungkin ketika itu mereka dah tak perlukan pun bantuan daripada luar, mereka boleh menggerakkan sektor ekonomi dan juga pelbagai sektor pendidikan dan sebagainya untuk memajukan negara mereka sendiri. Jadi itu yang sedang kita gembelingkan sekarang sebab pasca peperangan berbeza dengan pasca bencana. Itu kita kena tahu. Pasca peperangan ni teori atau bukan, trauma dia adalah berbeza dengan pasca bencana. Jadi apa yang telah kita buat adalah untuk merejuvenasikan sistem yang telah mereka ada sebelum ini untuk membina balik kehidupan bernegara Palestin tu. Itu secara teknikal yang kita bantulah, termasuk secara realistik yang kita bantu sekarang ni. Jadi target kita letak 2030 tu adalah untuk memastikan bahawa Palestin ketika itu dah mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri. Walaupun tapi tak semestinya kita tinggalkan terus, tetapi sebab kita sebagai umat Islam kena terus membantu saudara kita. Tapi apa yang paling penting adalah untuk kita terus ketika itu mungkin kita dah boleh fokus kepada isu-isu untuk membawa isu ini kepada ICC, International Court Criminal, untuk lawan isu ini, ataupun kita bawa ke ICJ, International Court of Justice, untuk mengadili bahawa Israel ini adalah penjenayah antarabangsa yang telah membunuh berjuta ataupun boleh kita kata ribuan rakyat Palestin semenjak 1948. Ini kita kena bawa. Dan apa yang paling penting adalah saya rasa untuk Palestin, kalau secara total untuk Palestin free tak adalah pada tahun 2030, tetapi tidak mustahil kan, tidak mustahil. Cumanya kita berbincang dari sudut realistik, dari sudut praktikal yang kita buat adalah begitulah. Sebab tu kita tengok sekarang ni banyak NGO yang membantu dari sudut pendidikan, sudut untuk membuat kajian, untuk mengeluarkan berbagai bahan bacaan, jurnal, artikel dan sebagainya tentang isu Palestin. Sebabnya kita nak pastikan tentang isu Palestin ni dia dibina atas kerangka negara, kerangka pemandaran ataupun kerangka negara yang telah dicanang ataupun telah dikarangkan oleh Ibn Khaldun. Begitulah salah satu benda yang boleh dikongsikan. Dan apa-apa pun mungkin kita tak tahu, andai katalah tiba-tiba esok kita semua bersatu dan kita semua cakap tentang isu Palestin, dan esok jugalah Palestin akan terbebas kan. Jadi begitulah. Jadi kalau kita nak tanya tentang retorik dan futuristiknya, saya orang yang jenis ideologi maksud berfikir jauh, dan saya rasa Palestin memang akan bebas
sebenarnya memang akan bebas dalam masa terdekat, boleh, tak ada masalah, tetapi mestilah umat Islam seluruhnya bersatu dan tidak sesekali kita menormalisasikan hubungan kita dengan Israel. Itulah yang paling penting. Alright? Baik, wallahu alam. Alhamdulillah, dijawab dengan baik. Kalau ikut Prof Kayu, bila nak kiamat. Tapi kalau ikutkan saudara Haikal Zulkifli kata, kita boleh sasarkan 2030 untuk pembebasan Palestin. Walaupun tidak bebas sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya bebas dari segi jajahan pemikiran. Sebagaimana yang kita tahu, Israel apabila merancang ataupun apabila mengebom atau menyerang Palestin, mereka suka serang-serang sekolah dan sebagainya kerana tak mahu ada orang kata rakyat Palestin ni dapat pendidikan yang sewajarnya ataupun untuk pergi dapatkan belajar tentang sejarah-sejarah mereka ataupun dapatkan kemahiran supaya dapat membangun negara mereka. Jadi tugas kita adalah untuk mempertahankan sekolah-sekolah ini, kediaman dan apa lagi yang disebut tadi, pusat kajian dan sebagainya. Kita yang harus bantu mereka supaya mereka terus mengekalkan tempat-tempat ini agar mereka terus mendapat pendidikan ataupun mendapat perlindungan yang sewajarnya lah. Okay. Saya kira soalan tu jawapan tersebut dah menjawab soalan saudari penonton kita. Dan saya sukalah untuk sebut sikit pasal buku ni. Saya kira sejarah yang diceritakan oleh penulis buku ini bukan direka-reka atau dicedok daripada mana-mana yang sembrono, kerana buku ini menariknya endnote dia tersangat banyak dari segi petanya, dari segi link-link rujukannya daripada buku dan sebagainya. Nak katanya sebelum buku ini dikeluarkan, memang kajian yang begitu mendalam, jumpa orang tu, jumpa orang ni, baca artikel, baca itu, baca ini. Nak cakapnya orang Yahudi ni, Ilan Pape ni begitu bertungkus lumus mencari maklumat sebenar tentang Palestin yang cuba disorokkan oleh Israel kepada dunia dengan mengatakan bahawa mereka adalah mangsa, sedangkan mangsa sebenarnya adalah rakyat Palestin, seperti mana isu Sheikh Jarrah yang kita kenal, antaranya Muna Al-Qud kan, yang mempertahankan rumahnya daripada diambil oleh Zionis, dan tanah-tanah pertanian rakyat Palestin yang dibakar, sehingga sekarang contoh macam rakyat Palestin buat isu wakaf, wakaf pokok zaitun supaya rakyat Palestin terus dapat hak ke atas tanah pertanian mereka yang tidak dirampas oleh oleh orang Israel lah. Nampaknya masa pun dah mencemburui kita, walaupun banyak lagi kita boleh tanya, tapi untuk akhirnya sedikit kesimpulan lah daripada saudara panel kita, dipersilakan. Okay, baik, terima kasih pada saudara moderator kita. Baik, sedikit kesimpulan lah mungkin daripada saya berkenaan dengan buku ni. Okay, untuk buku ni saya rasa saya sarankan untuk penggerak-penggerak dan juga aktivis dan juga mereka-mereka yang nak mengetahui tentang isu Palestin ni untuk baca tentang buku ni. Kita ada 5 buku yang kita recommend untuk baca lah, tapi buku ni adalah buku tulisan dalam bahasa Inggeris semestinya, dan boleh juga baca buku dalam bahasa Melayu yang telah diterbitkan oleh akademi ataupun penggerak-penggerak Palestin yang telah berada di Malaysia lah. Okey, tapi apa yang kita nak cakap bahawa tentang buku ni bukanlah menggambarkan keseluruhan. Ini komen saya lah tentang buku ni. Dia tidak menggambarkan secara keseluruhan lah tentang apa yang telah terjadi di Palestin. Cumanya dia telah memberitahu kita asas dan juga kerangka plan untuk ethnic cleansing ataupun penghapusan etnik ni telah dirancang lama sebenarnya. Walaupun sebelum ini kita popular dengan isu bahawa Palestin dan Israel ni menghadapi konflik. Itulah yang telah diwartakan ataupun telah digembar-gemburkan dalam segala media sosial, media massa dunia dan sebagainya. Itu adalah konflik. So berbeza tau konflik. Konflik ni seolah-olah macam orang Arab dengan Israel ni bergaduh. Bergaduh macam ni tak habis-habis, tak berkesudahan, nak berperang je. Tetapi bila kita sebut sebagai ethnic cleansing ataupun dasar apartheid, kita percaya bahawa isu Palestin ini adalah isu penghapusan etnik. Seperti yang berlaku di Serbia, seperti yang berlaku di Uyghur, seperti yang berlaku di bagaimana tempat yang telah
boleh kita katakan cuba untuk menghapuskan sebarang etnik ataupun sebarang ras, sebarang bangsa yang berada di atas tu untuk memaklumkan bahawa dialah yang sepatutnya menjadikan bangsa itu satu. Okey. Jadi dasar ethnic cleansing ni dah berlaku di mana-mana pun, seperti yang saya sebut tadi di Uyghur kan, di mana contohnya di beberapa tempat yang kita sebut di Serbia sebelum ni, kita tengok isu yang pembunuhan beramai-ramai, dan juga peristiwa Nakbah 1948 ni boleh saya katakan peristiwa yang sangat sedih dan peristiwa yang sangat meruntun jiwa sebenarnya. Sebabnya bila kita buka balik dokumen-dokumen penting melalui ethnic cleansing atau peristiwa Nakbah 1948 ni, kita tengok sebenarnya kekejaman Israel dan kekejaman Zionis ketika itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Mereka telah membunuh kanak-kanak, mereka telah merogol, merompak, menyamun, membakar hasil bumi orang Palestin ketika itu, mereka telah membakar kediaman, seolah-olah tiada yang melindungi rakyat Palestin ketika itu. Bagaimana kalau kita tiba-tiba pada esok hari tiba-tiba ada orang yang kita tak tahu daripada mana datang, mereka menyerang rumah kita, membakar dan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kepada keluarga kita dan sebagainya. Jadi apakah perasaan kita? Itu kalau dalam 2 hari pun kita tak tertanggung perasaan kita, bagaimana orang-orang Palestin yang telah tanggung perasaan mereka hampir 75 tahun. Okey, kita takkan dapat tanggung dan kita semestinya takkan dapat rasa apa yang mereka rasa. Tetapi kecanaan kita itulah yang membuatkan kita semakin dekat dengan mereka, dan seterusnya kita akan pastikan bahawa isu Palestin ni akan terus dekat dengan hati rakyat Malaysia. Disebabkan itu, usaha-usaha kita, usaha pelbagai gerakan termasuk Caknan Palestin, My Aqsa Defenders dan sebagainya, usaha-usaha kita adalah untuk mendekatkan, untuk menyedarkan masyarakat dan untuk memastikan bahawa orang Malaysia ataupun rakyat Malaysia, yang paling pentinglah utamanya rakyat Malaysia, untuk terus sedar bahawa isu ini adalah isu kebersamaan kita. Bukan isu kepada umat Islam sahaja, tetapi ia adalah isu yang meliputi semua rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia. Okey, jadi isu-isu ini sepatutnya tidaklah menjadi polemik ataupun tidaklah menjadi sebarang konflik di antara agama dan agama itu, tetapi ia sepatutnya menjadi kebersamaan kita, kerana setiap agama ataupun yang terutama agama Islam telah menganjurkan kedamaian dan kebaikan. Kita tidak sesekali membunuh tanpa sebab, kita tidak sesekali melakukan kejahatan tanpa sebab, kan? Walaupun ada sebab sekalipun, kita tetap ada proses-proses yang tertentu, kan? Kita tidak boleh membunuh sewenang-wenangnya. Okey, kita tidak boleh merampas sewenang-wenangnya, dan kita tidak boleh berasa selesa bila kita berada di atas tanah ataupun hak milik orang lain. Jadi begitulah kita diajar dalam agama Islam, dan kita pasti dalam agama lain pun menganjurkan perkara yang sama. Okey, dan apa-apa pun yang kita rasa sekarang ni, dan apa-apa yang kita rasa macam tak kena, apa mungkin kita rasa macam isu ni mungkin makin sejuk dan sebagainya, percayalah, isu Palestin ni tidak akan pernah sejuk, kerana orang Israel dan Zionis tidak pernah duduk rehat. Itu yang telah dipesan kepada saya. Zionis dan Israel tidak pernah duduk rehat. Apabila kita berdiam diri, mereka telah melakukan 8 gerakan di hadapan kita lagi. Apabila kita terus melupakan tentang isu Israel ni, maka mereka terus melangkah di hadapan kita dengan 100 langkah lagi di hadapan kita. Maka kita jangan sesekali berhenti. Tak boleh berhenti untuk berfikir tentang isu Palestin. Terus berfikir, terus merancang, terus membina, terus melaksanakan apa yang kita belajar dan sebagainya untuk membantu saudara-saudara kita, walau bagaimanapun apa sekali digambarkan oleh media sosial barat, media massa barat, dan apa digambarkan oleh pendirian negara-negara tertentu, maka kita sebagai rakyat, sebagai mereka yang tahu dan sebagai orang yang cakna terhadap isu Palestin, kita akan terus bekerjasama untuk membantu rakyat Palestin, untuk bersama-sama untuk bersama-sama membina kehidupan yang baru dan membina negara yang baik bagi penduduk dan juga rakyat Palestin yang berada di seluruh dunia, supaya mereka boleh pulang. Okey, mereka boleh pulang ke negara mereka untuk duduk di negara mereka. Okey, kita menyediakan apa yang terbaik untuk mereka, kerana itulah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, tanggungjawab kita sebagai seorang manusia, tanggungjawab kita sebagai hamba, khalifah dan juga da'i. Okey, itu benda-benda yang sangat sinonim dan sangat dekat dengan apa yang kita bincangkan. Jadi apa-apa pun tentang buku ni memang saya sarankan dan saya recommend untuk baca. Jadi tapi tak apalah, janganlah terlalu fokus untuk baca habis dalam tempoh 3 jam. Okey. Tapi cubalah baca beberapa perkara yang saya rasa sangat penting untuk kita highlight, dan untuk makluman kepada semua sahabat-sahabat kita yang sedang menonton sekarang. Okey, pada 28 bermula daripada semalam hingga 30 hari bulan, pada Jumaat, Sabtu dan Ahad, sekarang ni global ataupun gerakan global telah melancarkan gerakan Israel Appetite.
ataupun gerakan untuk menyatupadukan untuk menghantar untuk memprotes tentang Israel Apartheid ataupun dasar kolonialisme yang telah dilakukan oleh Israel. Jadi gerakan global sentiasa aktif tau, walaupun mereka bukan beragama Islam tetapi mereka sentiasa aktif untuk memastikan kempen-kempen ataupun tekanan-tekanan yang kita boleh buat terhadap Israel dan juga sekutunya untuk terus tidak menindas dan tidak boleh kita katakan menekan rakyat-rakyat Palestin dan tidak menghalau sewenang-wenangnya rakyat Palestin yang berada di atas tanah mereka sendiri. Dan kita harapkan supaya isu Palestin ini terus mekar dan tidak terus mati, kerana percayalah seperti kata Ilan Pappé lah, kita petik sebab penulis buku yang ini Ilan Pappé, seperti kata Ilan Pappé, saya sebut dalam Melayu lah, susah benar bahasa Inggeris ni okay. Apabila kita senyap, maka sekali lagi saya ulang, apabila kita berdiam diri, maka Israel akan terus melangkah dengan 8 langkah di hadapan kita. Tetapi apabila kita terus melupakan isu Palestin, maka Israel akan terus di hadapan kita dengan 100 langkah lagi di hadapan kita. Jadi apa-apa pun, moga-moga kita terus syakna dengan isu Palestin dan kita terus kuatkan rohani, terus kuatkan intelektual kita, terus kuatkan kekuatan aktivisme kita di apa saja lapangan, tak kisah apa saja lapangan yang sahabat-sahabat dan tuan-tuan dan puan-puan ceburi sekarang ni. Jadi jangan kita lupakan tentang isu Palestin. Okey? Wallahu alam. Minta maaf dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan rasanya banyak kekurangan daripada saya, jadi saya mohon maaf. Mungkin sebab tak sempat pun memang nak ulas sepenuhnya pada buku ni. Mungkin di lain masa kita akan ulas lebih lagi dengan lebih masa yang kita ada, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Haikal atas kesimpulan yang padat sebentar tadi. Saya suka untuk baca komen penonton kita. Ramai orang Palestin sejak 10 tahun cuba belajar sampai PhD demi membangunkan dan membebaskan Palestin balik, cakna pada pendidikan. Andai kita lihat kesusahan rakyat Palestin sekarang pun tak tertanggung, bayangkan perasaan orang Palestin sendiri bagaimana. Mereka telah merasainya sekian lama, merasainya selama hampir 75 tahun. Pada 1948 sehingga ke hari ini, mereka dilayan tidak seperti manusia, dirampas hak milik mereka tanpa izin, dan kalau sebagaimana yang Haikal Zulkifli bagi tahu tadi, mereka ni tak ada tempat waktu mereka dijajah pada 1948, tak ada yang membantu. Tiba-tiba orang datang merampas dan membakar kediaman mereka, memperkosa anak isteri mereka. Bayangkan perkara yang tidak boleh diterima akal ini berlaku kepada mereka. Traumanya, kalau saya kira kalau mereka masih hidup, mungkin sehingga ke hari ini masih ada trauma tersebut. Betapa jahatnya Zionis ini ataupun Israel ini sehingga sanggup melakukan sedemikian rupa. Hatta walau sebenarnya kalau kita dalam Islam, adab-adab peperangan telah digariskan dengan baik bahawasanya tak boleh ada kerosakan pada harta benda, ataupun jangan tebang pokok, ataupun jangan menganiaya atau menyakiti wanita dan kanak-kanak dan sebagainya. Ada garis panduannya. Tapi Israel ni mereka memang kata kalau bahasa tak skemanya main taram je. Semua benda mereka buat demi untuk memuaskan hati mereka, demi untuk merealisasikan cita-cita mereka. Kalau saya boleh simpulkanlah untuk terakhirnya tentang isu Palestin ni adalah macam mana yang Saudara Haikal beritahu lah, kita perlu bersatu padu kerana perpecahan umat Islam hari ini ni mungkin antara penyebab lah kita dianggap tidak kuat oleh Israel sehingga mereka ni sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan tanah Palestin. Kalau boleh saya twist kata-kata yang saya petik tadi, tadi saya sebut kebenaran yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancang. Saya twist ayat tu, kebatilan yang terancang boleh dikalahkan oleh kebenaran yang tersusun. InsyaAllah hari nanti walaupun mereka merancang, kita juga merancang, tapi insyaAllah kebenaran akan sentiasa menang, insyaAllah. Untuk akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang menonton live kita daripada 4 page pada hari ini, iaitu Momen Buku, My Aqsa Defenders, Nastia Malaysia dan Cakna Palestin. Terima kasih semua atas kesudian meluangkan masa selama 1 jam setengah dah lebih dah 6 minit
pada hari ini. Untuk akhirnya saya nak sebut ataupun saya nak ambil lah sedikit lirik lagu kita adalah satu, lagu tema My Aqsa Defenders. Yang terakhir, kita adalah denyut kehidupan yang berhimpun atas bumi Tuhan. Kita adalah segenggam harapan yang berada dalam perjuangan. Apapun halangan juga rintangan, bertongkat azam kita bertahan. Yakinlah akan hadir kemenangan, insya-Allah. Untuk akhirnya saya mewakili Momen Buku. Mohon maaf andai ada salah dan silap. Sebenarnya hari ini memang banyak gangguan. Biasalah macam saudara Haikal Zulkifli bagi tahu, kalau nak cakap isu Palestin je internet tak connect lah, terputus dan sebagainya. Macam saya tadi tiba-tiba laptop memang off sendiri, tapi alhamdulillah dapat di-cover. Cumanya untuk akhirnya hari ni saya baru menerima berita lah tentang pemergian murabbi tafsir ulama besar Jordan, antara ulama yang sentiasa memperjuangkan isu Palestin, iaitu Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi yang baru meninggal semalam hari Jumaat. Semoga kita dapat sedekahkan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga perjuangan beliau tentang isu Palestin dapat diteruskan oleh kita sehingga Palestin mencapai kebebasan, insya-Allah. Sekian saja daripada saya, Hazika Fasihah binti Hamzah dan saudara Haikal Zulkifli pada hari ini. Terima kasih kepada Momen Buku atas jemputan. Terima kasih kepada semua penonton kerana sudi menonton dan bersama kita pada hari ini. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.